penjagaan akhlak serta pengekalan keturunan manusia. Ini yang saya katakan tadi, nak mengekalkan keturunan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa tujuan perkahwinan dalam Islam ni? Selain daripada itu, adakah perkahwinan ini semata-mata untuk seronok-seronok, untuk suka-suka, nak melampiaskan nafsu? Tidak. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Saya selalu ingatkan saya punya peserta-peserta khusus, dan saya selalu ingatkan bakal-bakal pengantin saya. Tadi pun saya nikahkan satu pasangan mu'allaf. Dua-dua mu'allaf wali hakim saya nikahkan. Saya bagi kau-kau punya, biar dia ingat. Bukan kahwin ni nak seronok-seronok saya cakap. Kita kena perlu ingat, perkahwinan dalam Islam ni, bila dia datang kepada kita, dia bukan datang begitu saja. Dia akan datang dengan dua perkara, tuan-tuan. Perkahwinan dalam Islam ni dia akan datang dengan dua perkara, dan dua perkara ini perlu kita kekalkan kalau nak bahagia rumah tangga. Apa dia? Yang pertama sekali, dalam perkahwinan ini dia akan datang dengan keseronokan. Betul, kahwin tu seronok. Tak ada orang kahwin sebab tak seronok. Betul ke kamu nak kahwin ni? Betul Ustaz, seronok tak nak kahwin? Seronok Ustaz. Saya selalu tanya, Ji, seronok tak kahwin Ji? Seronok tak? Nampak? Senyum lebar. Senyum lebar. Seronok kahwin. Bulan lepas tuan-tuan, saya nikahkan satu pasang. Pengantin tu daripada mula sampai habis dengan saya senyum. Tak habis-habis senyum. Sampai ke telinga orang cakap senyum. Sebab apa senyum lebih sangat? Nak tahu tuan-tuan? Pengantin lelaki berusia 51 tahun. 53 tahun, minta maaf, 53 tahun. Tahu pengantin perempuan berapa tahun? Pengantin perempuan berusia 21 tahun. Ji, 21 Ji. Jangan main-main. 53 dengan 21. Lepas saya nikahkan tu, Masya Allah, senyum saja saya tengok dia. Untunglah nasib badan, saya cakap. Kita belum tentu untung lagi kan. Bapak mentua lagi muda. Bapak mentua 47 tahun. Jadi ni anak sulung dia 21 tahun. Tak apalah, rezeki dia lah tuan-tuan. Jodoh tu di tangan Tuhan. Itu rezeki dia. Rezeki kita belum tentu lagi Untung-untung dapat 18 tahun. Okey, pertama dia datang dengan keseronokan. Sebab apa seronok? Sebab kita seronok, ada kawan, ada teman nak hidup bersama. Kalau dulu kita sorang-sorang, duduk kat dalam bilik padang silir, termenung, tak ada apa-apa, tak untung. Sekarang dah ada teman, duduk dalam bilik dah boleh buat macam-macam. Macam-macam boleh buat. Ada teman untuk hidup bersama, teman untuk kongsikan segala-galanya, suka, duka, tawa, gembira. Ada teman nak berkasih sayang, ada teman kita nak meluahkan perasaan, ada orang nak jaga kita kalau kita sakit, ada orang nak, semualah komplit lah. Seronok kahwin ni. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, jangan ingat seronok aja. Bila kita berkahwin ini, dia akan datang dengan tanggungjawab. Itu dia yang kita kena laksanakan. Suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. Suami dan isteri ada tanggungjawab bersama. Jadi ini yang kita kena perlu laksanakan tuan-tuan. Jangan kita ambil yang seronok aja. Tanggungjawab kita tinggal, tak boleh. Rumah tangga takkan bahagia. Jangan kita ambil tanggungjawab saja, yang seronoknya pula kita tinggal, pun tak boleh juga. Rumah tangga takkan bahagia. Saya dah banyak jumpa orang macam ni. Kita kena balance tuan-tuan. Seronok kena ada, tanggungjawab kena ada. Klien saya datang jumpa saya, Ustaz tolonglah Ustaz, saya dah tak tahan dah dengan suami saya Ustaz, saya nak minta cerai. Saya kata kenapa puan? Suami saya ni tak bertanggungjawab Ustaz. Dia ni kerja pun tak ada pekerjaan tetap. Kadang-kadang 2-3 hari tak balik rumah. Balik rumah je dia nak bersama dengan saya. Dia nak bersama, dia nak tu je Ustaz. Lepas dah habis, dia cabut. Kadang-kadang minta lagi duit saya Ustaz.
Saya ni makan pun tak ada kat rumah ni. Anak-anak semua terabai, nak sekolah pun tak ada duit. Nafkah tak dibagi. Itulah dia Ustaz, saya dah tak tahan. Tolonglah. Ini klien saya. Maknanya suaminya ambil yang seronok je. Tanggungjawab ditinggal. Tak boleh. Ada pula seorang suami datang jumpa saya, mengadu masalah rumah tangga. Ustaz, saya nak mengadu Ustaz masalah rumah tangga saya. Kenapa tuan? Saya ni Ustaz, dia kata, saya seorang kontraktor. Gaji saya paling minimum 50,000 sebulan. Tapi saya ni memang sibuk lah. Ya, kadang di Johor, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak. Sebab saya ada banyak projek. Apa isteri saya nak semua saya bagi. Dia nak apa? Nak rumah, saya bagi rumah. Nak kereta saya bagi, nak pemandu saya bagi, nak apa ni, orang gaji saya bagi. Tiap-tiap bulan memang saya bagi dia 5,000 sebulan. Semua saya bagi. Tak ada tak cukup Ustaz. Apa dia nak semua saya bagi. Tapi bila saya balik rumah Ustaz, dia tak ada. Saya tak dapat layanan seorang isteri. Masa saya datang pejabat agama ni jumpa Ustaz pun dia tak ada kat rumah. Dia sedang naik kapal apa, ferry cruise daripada mana dia cakap tu, Penang sampai ke Phuket macam tu lah. Dia tak ada. Ini masalah tuan-tuan. Masalah juga. Maknanya nafkah tak ada isu, dia boleh bagi. Tapi quality time bersama dengan isteri dan anak-anak tu tak ada. Ini pun masalah juga. Itu sebab saya kata kena balance tuan-tuan. Kena balance. Kita keluarga ni kalau nak bahagia kena balance. Maknanya tanggungjawab kita buat, keseronokan, maknanya ada masa dengan keluarga, quality time, ya, kalau boleh kita bawa isteri kita, anak-anak kita pergi bercuti, ya, kena ada gurau senda, ya, gelak tawa dan sebagainya. Ini yang kita perlukan dalam rumah tangga. Masa kita dah tamat. 2 minit lagi. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tolonglah. Sebab saya dah banyak sangat di pejabat agama tu, isu-isu yang begini yang saya jumpa. Kalau kita betul-betul nakkan rumah tangga kita bahagia, 2 benda ni jangan lupa. Jangan lupa nafkah kita sediakan, ya. Hubungan dengan keluarga kita kekalkan. Okey, kita lihat sikit 2 minit ni. Apakah dia dalil-dalil yang disyariatkan berkahwin? Ya, dalam Quran kata yang pertama, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah kamu, ya, dari perempuan ini. Dia kata maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk berlaku adil, maka kawinlah satu. Ini ayat dalil yang menyuruh kita berkahwin dalam Quran. Tapi kita kena faham betul-betul tuan-tuan, ya, ayat ni, ya. Dia kata ustaz fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kahwin 2 ustaz dulu, jangan kahwin 1, dia kata. Jadi kita kena faham, ya, di hujung tu dia kata kalau tak boleh berlaku adil, kahwinlah 1, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, ya, dulu pernah berlaku di Johor. Saya ingat lagi di Johor ada satu ajaran sesat. Ya, ajaran sesat ni, ajaran ni dah lama dah, peristiwa ni pun dah lama, tapi saya masih ingat lagi. Di Johor dulu ada seorang ustaz lah, dia panggil ustaz lah, dia punya tuan guru yang sesat ni. Dia kahwin isterinya sampai 10. Sampai 10 je. Banyak sangat tu je, ya. Apa nak buat sampai 10 kita pun tak tahu. Yang ada 1 pun tak habis je, ya. Ni sampai 10 tuan-tuan isterinya. Bila ditanya kenapa kahwin 10, inilah ayat yang dia baca. Dia kata dalam Quran dah sebut fankihu ma tabalakum minan nisa masna, kahwin 2, wa thulatha, kahwin 3. Dah berapa dah tu? 5, ya. Wa ruba' 4. Berapa dah tu? 9 dah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kahwin 1, cukuplah 10, dia kata. Jadi ini kita nak kena belajar betul-betul tuan-tuan, kena faham, ya. Jangan kita pandai-pandai tafsirkan sendiri ayat Quran. Tu yang dikahwin sampai 10. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Kita nak kena faham betul-betul fiqh munakahat ni.
ya, baru kita boleh amalkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan hadapan, ya. Minta-mintanya saya sihatlah, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada salah dan silap, ya, kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bahasa, saya minta ampun dan maaf. Kita tak ada soal jawab tuan-tuan, ya, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada isu dan masalah nak bertanya dengan saya, silakan. Saya bagi nombor saya. Ya, nombor saya 019 397 4177. Itu nombor saya. Ya, memang mana-mana saya ceramah kuliah, kalau tak ada soal jawab, saya akan bagi nombor. Ya, supaya tuan-tuan nanti boleh berhubung dengan saya kalau ada isu nak minta penjelasan. Kalau saya sempat jawab, saya akan jawab, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Jadi itu saja untuk malam ni, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi